Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-153. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-114 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyyah. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan mau'idah yang bermaksud janji pada ayat وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Difahami oleh ulama sebagai perkataan yang terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang siapa yang mengikrarkan janji. Sama ada Nabi Ibrahim AS atau bapanya. Ramai ulama berpendapat bahawa yang berjanji adalah Nabi Ibrahim AS. Hal ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat yang bermaksud, perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya, katanya, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampunkan dosamu. Atau dalam surah Maryam ayat ke-47 yang bermaksud, Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohon kepada Tuhanku, mengampuni dosamu, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Seterusnya Nabi Ibrahim AS mengetahui bahawa bapanya telah benar-benar menjadi musuh Allah, sama ada melalui wahyu atau setelah kematian bapanya tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Nabi Ibrahim AS memohon keampunan disebabkan oleh janji yang disebut dalam ayat ke-114 surah At-Taubah, beliau juga memiliki sifat halim yang bermaksud penyantun, mampu menyimpan kemarahan dan sikap buruk orang lain, serta awwah, iaitu sering mengadu kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini melarang seseorang untuk memohon ampun kepada siapapun yang musyrik, meskipun ada hubungan kekeluargaan, iaitu ibu bapa sendiri.
Hal ini kerana Al-Quran tidak mahu manusia berusaha, namun hasilnya telah dinyatakan oleh Allah sebagai sia-sia. Dalam konteks ini perlu diingat bahawa Al-Quran telah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-116 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Oleh itu, permohonan meminta ampun itu adalah sesuatu yang sia-sia walaupun datangnya dari Nabi Ibrahim AS terhadap orang paling berjasa terhadap beliau atau datang dari orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir Al-Nur mentafsirkan ayat ke-114 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan tentang istighfar Nabi Ibrahim untuk ayahnya Azar kerana dia telah berjanji akan memohon ampunan kepada Allah kerana ayahnya adalah orang yang sesat. Nabi Ibrahim AS terus menerus memohon ampun untuk ayahnya kerana dia tidak mengetahui keadaannya. Setelah jelas bahawa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim AS menjelaskan melepaskan diri dari ayahnya, iaitu dia tidak lagi beristighfar kepada Allah untuk ayahnya. Ada yang berkata bahawa Nabi Ibrahim menerima wahyu yang menjelaskan ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim melepaskan diri dan tidak lagi beristighfar untuk ayahnya. Nabi Ibrahim AS merupakan seorang yang sering mengemukakan keluhannya kepada Allah selain sangat khusyuk dan merendahkan diri dalam berdoa. Beliau juga seorang yang benar-benar mampu menahan kemarahan, penyabar, pengasih dan sangat suka memberi maaf. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-114 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan seluruh orang beriman dilarang keras daripada memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir musyrik walaupun mereka terdiri daripada kaum kerabat yang paling dekat seperti kedua ibu bapa, saudara mara dan sebagainya, setelah mengetahui bahawa mereka bukan orang Islam. Di dalam ayat ke-114 surah At-Taubah ini dinyatakan bahawa perbuatan Nabi Ibrahim AS memohon ampun untuk ayahnya tidak lain kerana baginda telah berjanji dengan ayahnya untuk memohon ampun kepadanya. Namun, apabila telah jelas kepadanya bahawa ayahnya itu seorang musuh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun memutuskan semua hubungan yang bersangkutan dengan keagamaan dengan ayahnya itu. Sikap Nabi Ibrahim AS itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang lembut hati lagi penyabar dalam menghadapi segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitab Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-114 surah At-Taubah ini menerangkan bahawa Nabi Ibrahim AS pernah memohon keampunan untuk ayahnya kepada Allah. Hal ini kerana ayahnya telah berjanji akan mempertimbangkan segala nasihat dan keterangan anaknya. Di dalam surah Al-Mumtahanah diterangkan bahawa Nabi Ibrahim AS memang pernah memohon ampun untuk ayahnya. Pada masa yang sama, tetap mengakui bahawa yang memberi petunjuk kepada ayahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-86 sehingga ayat ke-89 yang bermaksud, dan ampunkanlah bagi bapaku kerana sesungguhnya dia adalah dari orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk dibangkitkan hidup semula. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak pinak orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Membuktikan bahawa Nabi Ibrahim AS memohon ampun buat ayahnya kerana ayahnya telah sesat meskipun amat
dalam kasih sayang Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar, namun dia tidak tahu mengubah pendiriannya sehingga mati. Maka datanglah ayat ke-114 surah At-Taubah yang bermaksud, apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, dia pun berlepas diri daripadanya. Hal ini ditegaskan oleh pentafsiran Qatadah yang menyatakan bahawa setelah ayahnya itu mati, barulah Nabi Ibrahim tahu bahawa ayahnya mati kafir dan taubatnya tidak diterima Tuhan. Maka pada masa itu Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya dan meninggalkan buat selama-lamanya perbuatan memohon ampun untuk ayahnya. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahawa hujung ayat ke-114 surah At-Taubah, Inna Ibrahim la awwahun halim, yang bermaksud sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Difahami sebagai sebab Nabi Ibrahim selalu meminta ampun untuk ayahnya kerana sikap tidak sampai hati dan selalu berusaha menahan marah. Sikap inilah yang menyebabkannya pernah meminta malaikat yang akan menurunkan azab kepada kaum Lut agar jangan menghukum. Sikap ini juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menunggu pakciknya Abu Talib di saat-saat kematian dan meminta pakciknya menerima Islam. Namun Abu Talib tetap memilih kekal musyrik. Sejak ayat ini turun, para sahabat berhenti memohon keampunan kepada keluarga mereka yang mati. Meskipun sebelum itu terdapat riwayat yang Rasulullah SAW pernah memohon ampun buat ayah atau saudara mereka yang musyrik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-114 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-114 surah At-Taubah ini menjelaskan larangan memohon keampunan buat orang musyrik meskipun terdapat hubungan kekeluargaan. Ayat ini juga menzahirkan sikap mulia Nabi Ibrahim AS kerana sayang terhadap orang yang diajak kepada Islam dan tidak berputus asa sehingga orang tersebut meninggal dunia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih wujud golongan yang sangat komited dan sabar dalam menyatuni dan mendekati mereka yang belum Islam. Sebagai contoh, PERKIM, Global Unity Network, Multiracial Reverted Muslim, MRM, Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association, IDT, dan banyak lagi yang merupakan set penting dalam menyampaikan kebenaran dan kefahaman Islam kepada pelbagai jenis agama, suku dan bangsa. Tanggungjawab menzahirkan keindahan Islam melalui teori, tindakan dan gaya hidup seorang Muslim bukanlah tanggungjawab persatuan tersebut sahaja, namun tanggungjawab kita semua. Pada masa yang sama, kita perlu akui bahawa kita hanya berusaha menyampaikan, tetapi Allah lah jua yang berhak memberi hidayah kepada seseorang. Ingatlah, daripada Sahal bin Sa'ad, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Fawallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, apabila ada seorang sahaja yang mendapat petunjuk melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah, iaitu jenis unta yang paling baik. Sidang pendengar yang dimulakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir surah At-Taubah ayat ke-114 ini ialah, yang pertama, setiap Muslim hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam menyampaikan Islam dengan penuh kasih sayang, terutama kepada orang terdekat. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa menjauhi sikap mudah berputus asa, menyebarkan kebenaran meskipun terdapat pelbagai halangan dan cabaran di hadapan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.